Dan ini antara perkara yang kita bincang dalam bab yang pertama hari ini berkaitan wuduk. Lepas wuduk kita bincang sedikit berkaitan tayamum. Lepas tayamum kita akan bincang bab solat. InsyaAllah. Ya, saya pun tak tahu saya sampai pukul berapa. Jadi kalau tak sempat hari ni habis semua, kita akan bawa insyaAllah pada bulan hadapan. Baik, kita tengok dulu yang pertama ibu-ibu, bonda-bonda sekalian, iaitu bab wuduk. Wuduk ni apa dari sudut bahasanya? Istilah bahasanya iaitu kebersihan. Ya, kalau kita bab bidang fiqh ni ya, bidang fiqh, kitab fiqh ya, bab-bab antara bab awal-awal yang akan dibincangkan adalah taharah ya, kebersihan diri. Bagaimana dengan dengan keadaan air pun dibincangkan. Air mutanajis tu apa, air musta'mal tu apa. Banyak ya. Benda-benda ni pun sebenarnya penting juga. Tapi dalam masa yang tak berapa banyak ni tak sempatlah kot ya kita nak bincang daripada bab awal ni. Sebab kalau kita sebenarnya bab awal taharah tu pun lagi banyak. Ya, tapi sebab tajuk kita adalah berkaitan tentang solat, sah ke solat, jadi saya terus bawa kepada wuduk. Kalau kita bincang bab taharah ni pun banyak dalam kitab fiqh. Ya, bab taharah ni kita akan bincang berkaitan jenis-jenis najis. Kita akan bincang jenis-jenis air, ada air mutlak, air mutanajis, air musta'mal, macam-macam lagi. Ya, kita akan bincang pula berkaitan hadas besar, hadas kecil, ya, bagaimana pula cara penyucian, itu semua dalam bab bersuci ya, taharah. Tapi hari ini kita bincang terus pada wuduk dan kita tengok daripada istilah ilmu fiqh ya. Apakah wuduk itu? Iaitu kebersihan yang dilakukan dengan cara tertentu setelah berlakunya hadas kecil bagi membolehkan kita melakukan solat atau ibadah-ibadah yang lain yang memerlukan wuduk. Baik, apa maksudnya di sini? Cara tertentu. Sebab itu kita ada rukun dalam wuduk. Ya, rukun wuduk tinggal, tak sahlah wuduk kita. Ya, jadi kita kena ada cara-cara tertentu. Dalam wuduk tak boleh main sauk je kita kata kan. Duk main mana dulu mana kemudian kita tak ikut turutan pun tak boleh juga. Ada cara dia. Ya, itulah dalam fiqh. Dan apa juga yang membolehkan kita solat ya, dari hadas kecil ya, suci daripada hadas kecil ya. Sebab itu kalau bab hadas besar dia beza pula. Hadas kecil kita nak bersuci daripadanya untuk beribadah kena dengan wuduk ya. Kita kena sucikan dulu najis tadi, hadas kecil tadi, hadas kecil, dan kemudian berwuduk kita boleh beribadah. Tetapi berbeza kalau hadas besar. Hadas besar apa yang boleh kita buat untuk mengangkat hadas besar tadi? Apa? Kita tak cukup dengan wuduk. Kita kena ada mandi wajib. Ini beza dia kan. Hadas kecil kita sucikan dulu najis tadi, kemudian berwuduk, kemudian beribadah. Kalau hadas besar ini contoh haid, contoh lagi darah-darah wiladah, darah nifas, itu contoh hadas besar. Sucikan dulu, kemudian mandi wajib, kemudian apa? Kemudian barulah kita boleh untuk beribadah. Ini kita bincang. Dan kemudian apa wajib hukumnya bagi orang yang hendak tunai solat atau ibadah yang dikehendaki wuduk. Baik, ini untuk wuduk. Kita pergi pula kepada syarat sah. Baik, bonda-bonda, ibu-ibu sekalian. Okay? Siapa yang nak take note silakan, atau siapa yang nak dengar sahaja pun boleh saja. Ya, sebab saya rasa nota-nota ni pun saya akan pass pada penganjur kemudian. Nanti penganjur akan share pula pada ibu bonda sekalian yang perlu ya untuk nota ini, untuk rujukan kemudian. Baik, kita tengok syarat sah. Apa maksud syarat sah? Kalau tertinggal, maka wuduk tadi tidak sah. Kalau wuduk tidak sah, solat kita pun tidak sah. Sebab itu kita nak bincang ni, solat kita sempurnanya bagaimana. Pastikan dulu dengan syarat wuduk tadi kita jaga. Baik, yang pertama, apa dia? Gunakan air yang suci, air mutlak. Sebab itu saya sebut tadi, ya, jenis-jenis air ni pun banyak. Jangan guna air yang mutanajis, bukan air yang musta'mal. Apa tu? Sebab tu sebenarnya kita kena balik-balik tadi kan dalam kitab taharah tadi, ataupun dalam bab taharah. Ya, sebab itu kemudian air yang suci, air mutlak. Air mutlak ni kita dah belajar kan masa dulu-dulu. Saya yakin ibu-ibu pun ingat. Ya, air mutlak ni ada jenis-jenisnya daripada air yang bersih. Ya, air mutlak ini maksudnya air yang boleh kita guna untuk suci dan menyucikan. Khususnya yang kita bincang dalam bab wuduk hari ini. Ya, air yang suci, air mutlak. Kemudian anggota wuduk hendaklah benar-benar dilalui oleh air wuduk. Sebab itu dalam bulan depan nanti kita akan bincang fokus berkaitan persoalan isu-isu yang kita selalu lalui. Apa antaranya? Persoalan macam mana orang sakit yang kalau tangan kaki ni berbalut. Macam mana kalau orang sakit yang ada najis pada badannya. Bagaimana ada orang sakit yang ada darah kemudian nak berwuduk dan kemudian nak solat. Macam mana? Itu kita akan fokus benda tu. Saya akan ada tunjuk gambar dan sebagainya. Itu untuk slot yang kedua. Ya. Jadi anggota wuduk hendaklah benar-benar dilalui oleh air wuduk.
kecuali kalau ada isu-isu macam tadilah kita bincang, ada permasalahan berbalut dan sebagainya. Itu benda lain lah kita bincang kemudian. Tiada yang melekat pada anggota wuduk yang boleh halang air wuduk sampai ke anggota wuduk. Sebagai contoh, kita cat-cat rumah ataupun kita buat apalah pun ibu-ibu sekalian, tiba-tiba tangan kita terlekatlah cat ke, terlekatlah pen marker ke kat tangan. Pastikan kita bersihkan dulu sehabis mampu. Sehabis mampu dalam erti kata apa? Kita dah bersihkan dengan sabun tak hilang. Cuba cari minyak pula, contoh. Ya. Sehabis mampu. Maksudnya tidaklah sehingga kita kata ada yang pernah jumpa saya, Ustazah, adakah sampai sehingga kan kena apa? Kena ambil pisau, kena kikis tangan untuk hilangkan cat tadi? Tidak. Tidaklah sehingga memudaratkan. Sebab itu saya sebut tadi sehabis mampu. Kita nak hilangkan tadi sehingga kesan kekotoran yang menghalang air wuduk tadi dapat dihilangkan. Ini tadi yang melekat. Kalau kata ada pelekat, pelekat tak perasan, dah wuduk baru perasan, ambil wuduk semula. Kalau lepas wuduk tu baru perasan ada pelekat dan sebagainya, yang terkena anggota wuduk. Terkena anggota wuduk. Sebab itu saya ulang, yang terkena anggota wuduk. Ada orang pula, Ustazah, saya cat rumah. Cat tu kena kat bahu. Mandi-mandi baru perasan ada cat kat bahu. Adakah sah wuduk saya? Sebab tu kita highlightkan anggota wuduk. Sebab itu kita kena tahu anggota wuduk ni apa, kita akan tengok nanti. Adakah bahu ini anggota wuduk? Tidak. Melainkan kalau dia nak mandi wajib, bahu tadi kan contoh kena cat ke kenapa, dia tak hilangkan sebelumnya, itu baru kita bincang. Itu bab mandi wajib. Ini kalau wuduk, anggota wuduk, bahu itu bukan anggota wuduk, kena jelas Baik, tiada yang melekat pada anggota wuduk yang boleh merubah air dari segi rasa, rupa dan bau sehingga air itu bukan lagi tergolong air mutlak. Kan ini contohlah kat badan kita sehingga kan ada macam apa ada kesan-kesan. Kita mandi, kemudian air tadi air sisa-sisa mandian tadi terkena pada tempat yang kita selalu tempat wuduk. Jadi ini kita panggil air mustakmal. Ataupun kalau ada najis pada anggota tadi dan kemudian air tadi terkena pada tempat wuduk, maka air tadi digelar air mutanajis. Itu pun air mutanajis ni kita tengok juga kuantiti. Kuantitinya banyak atau sedikit. Kalau kuantiti selalu kalau kat rumah tu sedikit lah contoh katalah dalam besin, dalam baldi. Ada pula tahi cicak najis sebagainya, itu kita panggil air mutanajis. Tidak boleh untuk diguna sebagai berwuduk. Jadi kena jelas Baik. Ataupun bangkai-bangkai, selalu bangkai-bangkai cicak dan sebagainya. Itu pun tidak boleh diguna sebagai tidak digelar sebagai air mutlak. Dan seterusnya orang yang berpenyakit kencing. Ni kencing tak lawas ni wanita, ibu-ibu kan. Kadang-kadang terbatuk pun terkencing, terbersin pun rasa terkencing. Benda-benda ini. Ataupun wanita yang istihadah. Istihadah ni kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang melebihi 15 hari. Haid minimumnya 1 hari. Maksimumnya 15 hari. Kalau lebih 15 hari kita panggil sebagai darah istihadah. Darah istihadah ni pun ada syarat ataupun ada kaedah dia. Bagaimana sebelum kita nak berwuduk, bagaimana untuk solat, ada cara dan kaedah untuk memastikan darah istihadah tu kita cuci dulu, baru kita wuduk dan kemudian baru solat. Itu ada kaedah. Baik. Dan kita tengok ini perkara sunat. Perkara sunat tadi adalah syarat sah. Kita buat perkara tadi, kita jaga perkara tadi, maka sahlah wuduk kita, sahlah solat kita insya-Allah. Syarat sah dengan rukun beza. Rukun tertinggal memang tidak dipakailah syarat sah dengan rukun Rukun ni kita kata rukun ni adalah perkara yang wajib yang ada dalam setiap apa yang kita buat. Kalau solat, rukun solat. Dalam wuduk, rukun wuduk. Tu Baik, ini antara perkara sunat. Perkara sunat ini perkara yang disunatkan. Kalau tertinggal macam mana? Tak apa. Dia tidak membatalkan wuduk kita pun. Tidak membatalkan wuduk kita pun. Dia sunat saja. Kita buat sunat ni apa? Kalau wajib tinggal berdosa. Kalau wajib tinggal berdosa. Kalau kita buat dapat pahala. Kalau sunat apa? Sunat buat dapat pahala, tinggal tak apa-apa. Ni. Tapi kita nak lah yang tadi kan. Tadi kita bincang apa? Formula solat sempurna yang berkualiti. Kita nak biar ibadah yang kita buat ini kita nak
kita nak buat yang terbaik dan sehabis baik. Ya, kita nak buat yang terbaik dan sehabis baik kita. Sebab kita tak tahu, ibu-ibu muslimat, saya yang berkata-kata pun lah kan, kita solat setiap hari. Satu hari tu 5 kali yang fardu, yang sunat-sunat pun kita buat. Tapi kita tak tahu dalam banyak-banyak solat yang kita buat tadi, yang mana yang Allah angkat, Allah terima. Yang mana yang berkualiti, yang dikira dan dinilai. Maka sebab itulah kita nak top up dengan sunat. Macam contoh lah macam ni ibu-ibu. Kan, apa contoh dia, katalah kan kita pakai baju, pakai tudung. Kita nak baju tudung kita tu paling-paling adalah butang, adalah apa, pin tudung contoh ya. Kalau pakai tu mesti ikut warna, contoh saya ni warna purple malam ni. Kan tudung dengan baju nak matching contoh, nak cantik. Kan ibu-ibu pun tengoklah tu, tadi kan saya nampak tadi apa disebutkan ustazah yang lead kita baca surah Al-Mulk tadi pun kemain cantik ya, pakai shawl tadi kan. Kita nak cantik, itu fitrah manusia, fitrah wanita khususnya. Sebab itu dalam sudut fizikal ya. Dari sudut ibadah lagi lah perlu untuk kita cantik-cantik. Cantik-cantik ni maksudnya bukanlah nak kena ustazah kata cantik-cantik ni nak kena cantik-cantik, pakai cantik, itu pun perlulah kan, nak kena bersih tu perlu. Tapi cantik-cantik dari sudut ibadah ni lagi-lagi kita nak jaga perkara sunat dalam ibadah. Jadi ini antaranya perkara sunat. Ya, antaranya menghadap kiblat. Ya, ambil wuduk menghadap kiblat. Ada orang kata ustazah hadap kiblat ni wajib ke dalam wuduk? Ya, solat. Ni kena bezalah kan. Bila solat menghadap kiblat itu wajib ataupun kita kata perlu. Syarat sahnya ya, tapi dalam wuduk itu bukan syarat sah, itu dikira sebagai sunat ya, menghadap kiblat. Kalau tak, katalah contoh ya, kita ni pergi musafir ya, pergi R&A ya, ataupun pergilah mana-mana tempat yang kita tak biasa, nak ambil wuduk, ustazah mana pula kiblat ni ya, kan surau belah sana ya, surau belah sana tak nampak kiblat lagi, kita tengah dekat tempat wuduk, mana nak cari kiblat, tak apa, benda ni sunat. Kalau tahu dapat buat, dapat pahala. Ya, tak tahu tak apa. Ya, baca bismillah, basmalah, ya, basmalah atau bismillah, bismillahirrahmanirrahim kan. Ada orang kata ustazah saya terlupalah baca bismillah, tak apa, tu sunat. Ya, berkumur-kumur, berkumur-kumur pun sunat ya, ataupun gosok gigi sebelum daripada berwuduk. Ya, basuh kedua-dua tangan hingga pergelangan tangan dan gosokkan kedua ataupun gosokkan celah-celah jari. Ya, basuh air ke hidung dan hembus. Ini pun nanti kita bincang ya dalam bab wuduk yang secara detail ya, bagaimana baginda Nabi, cara kaedah baginda Nabi wuduk dengan baik ataupun wuduk dengan sempurna tu kita tengok nanti. Kemudian dahulukan anggota kanan daripada kiri. Kan ni sunat lah ya. Buat-buat ni semua dapat pahala. Menyapu kedua-dua belah telinga, gosok celah janggut dan dengan anak jari ketika basuh muka. Ni kan suami-suami yang dok suka belah janggut kan. Janggut ni kat bawah, misai kat atas. Kan orang tu terbalik pula kan. Misai yang kat sini, janggut kat sini, jambang yang kat sini. Kan. Jadi kalau wuduk macam mana? Kita gosok ataupun kita sela-selakan jari. Maksud sela jari apa? Contohlah kan kita rambut kita, kalau kita tak jumpa sikat ni ibu-ibu, kita buat apa? Kita pakai tangan kita kan. Pakai jari pun boleh kan, macam iklan kan. Itu rambut. Ni kalau janggut macam mana? Janggut pun samalah pakai jari, sela-sela. Seolah-olah macam kita kata menyikat lah pakai jari begitu. Kemudian apa, ulang basuhan 3 kali itu pun sunat. Ada orang kata saya pernah jumpa. Saya sebut ni sebab saya pernah jumpa lah ni ya. Saya pergi program satu tempat. Ibu kata, ustazah saya jumpa kan, ada orang ni dia ambil wuduk cepat sangat. Sah ke wuduk dia sah? Cepat sangat dia ambil wuduk. Saya baru nak basuh tangan dia siap dah. Padahal masuk sama-sama contoh gitu. Ya, saya kata apa? Ya, boleh jadi itu sah kalau dia buat rukun wuduk tadi dengan baik. Dan apa yang selalunya kita lah kan, kita biasalah kita 3 kali kan, kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Selalu kita nampak kadang-kadang ada orang muda-muda lah, biasalah kan, budak-budak ni cepat sangat berwuduk dia. Mungkin sekali sahaja basuhan setiap anggota tu yang dia buat. Boleh ke tidak? Boleh. Batal ke tidak? Tidak. Adakah sah-sah? Ya. Jadi apa? Tapi dia tidak dapat pahala sunat tadilah, melebihkan ataupun mengulang sebanyak 3 kali. Ya. Ini kena jelas lah ya. Bak jimat penggunaan air, sebab tu janganlah buka air besar-besar sangat kan. Macam nak mandi 10 orang contoh kan, kita ambil wuduk, jimatkan penggunaan air dengan tujuan untuk orang lain pun dapat manfaat yang sama ya. Basuh anggota wuduk melebihi sedikit daripada batasnya. Contoh dia apa? Katalah kan kita nak basuh anggota wuduk tadi, tangan ke siku,
lebihkan daripada batas. Kita pun dah ukur, Ustazah siku ni siku. Lebih pun tak ada masalah. Kan lebihkan sikit ke ataskan sikit lagi. Ataupun ruang muka ni selalulah biasa masalah ataupun yang selalu ditanya. Macam mana untuk basuh muka sebagainya kan. Lebihkan ruang, ya, lebihkan ke atas lagi, ke tepi lagi, ke bawah lagi. Tidak ada masalah. Ya, basuh anggota melebihi batas. Gosok-gosok anggota wuduk, gosok-gosok maksudnya ada orang kan, dia jenis yang pipe yang kena pegang kan kat rumah tu kadang-kadang macam-macam lah jenis kan pattern dia. Ya, ada orang yang memang pipe yang melekat kat dinding tu jenis tinggal buka tak apa. Satu tangan lagi boleh gosok anggota wuduk. Ada pula orang yang dekat rumah dia yang jenis kena pegang pipe. Kan? Yang pipe ni yang toleh yang panjang tu kan. Getah pipe yang panjang kena pegang satu tangan. Jadi bila nak duduk macam mana Ustazah? Saya ni satu tangan pegang paip air. Satu lagi nak tangan untuk wuduk. Macam mana nak gosok tu? Jadi gosok-gosok anggota wuduk itu sunat. Ya. Kalau boleh, buat. Ya. Gosok-gosok tu maksudnya apa? Sambil air tu kita alihkan, tangan sebelah tu kita gosok dan sampaikan pada ruang-ruang. Itu dengan, kaedah itu dengan tujuan apa? Tujuan supaya ruang-ruang yang tersorok. Contoh dia katalah orang-orang yang kadang-kadang kan ibu-ibu yang badan yang besar sikit kan, yang agak berisi. Jadi tangan dia kan bila dilipat tangan begitu, tangan ni apa kita kata joint ni apa ni, siku ni, depan siku tu apa dia, lengan dia tu, ruang lengan dia agak tertutup sebab orang yang berisi ni kan dia punya daging tu kan besar sikit. Jadi ruang tertutup. So bila kita gosok-gosok anggota wuduk kita tadi, tangan kita ni gosok-gosok, jadi ruang-ruang yang terselit-selit, ruang-ruang yang tertutup itu dapat kita sampai. Itu tujuannya ya. Jadi kalau kita dapat menggosoknya itu lebih baik. Baik, dan kemudian gerakkan cincin. Ini biasa. Ya, wanita-wanita, ibu-ibu kalau kat rumah mungkin jaranglah pakai cincin kat rumah. Ya, kalau keluar berjalan. Kan, ni boleh pula dah rentang negeri ni, kita musafir kat mana-mana, kita nak berhenti solat dan sebagainya. Macam mana cincin yang kita pakai tadi? Maka kalau sempit, cincin tadi kalau sempit, apa yang kita perlu buat? Wajib bagi kita untuk menggerak-gerakkan cincin tadi. Sebab apa? Sebab kita takut cincin tadi rupa-rupanya sempit. Kan, dekat tangan kita ni betul-betul muat-muat. Kita pula jenis yang, Ustazah kata gosok-gosok tu bila benda tu sunat je. Tapi kena ingat, ya, kalau cincin tadi sempit, terlalu sempit dan dia menyebabkan air wuduk tidak sampai pada kulit yang tertutup tadi, maka wuduk tadi boleh jadi tidak sah. Ya, kena ingat. Sebab itu kalau tangan kita pakai cincin, cincin tu sempit, tengah ambil wuduk, goyang-goyangkan cincin tadi dengan tujuan biar air wuduk tadi dapat masuk ke ruang kulit tadi. Tu kena jelas ya. Gerakkan cincin dan tempat sempit tu digerak-gerakkan. Dan kemudiannya muawalah. Muawalah ni berturut-turut ya, berturut-turut. Contohnya kalau 3 kali tadi, 3 kali berturut-turut tangan kanan dulu. Baru tangan kiri berturut-turut. Begitu. Baik, kita terus pada perkara yang membatalkan wuduk. Ini kena jelas. Sebab itu subhanallah ya, ulama ataupun ulama fiqh ya, menekankan tentang perkara membatalkan wuduk. Kenapa dia tak buat perkara yang tidak membatalkan wuduk? Kenapa dia highlight perkara yang membatalkan wuduk? Kenapa? Sebab nak bagi tahu kat kita, perkara yang membatalkan wuduk itu sebenarnya tak banyak. Kalau kita hafal yang ni, yang lain-lain yang tak termasuk itu boleh buat. Tidak membatalkan. Itu maksudnya. Kan? Cuba bayangkan kalau kita nak hafal perkara yang tidak membatalkan tu, jenuh lah. Banyak sangat ni. Kan? Jadi ulama fiqh meng-highlightkan atau memberikan penekanan kepada topik perkara yang membatalkan supaya kita tahu selain daripada perkara ini kita buat ataupun kita buat secara sengaja atau tidak sengaja, selain daripada topik perkara membatalkan ini, dia tidak memberi kesan pada wuduk kita. Akan jelas ya. Sebab itu sangat mudah lah ya kita untuk kita tahu. Baik, antara perkaranya apa dia? Baik, pertama, keluar sesuatu dari dua jalan, kubur atau dubur, kemaluan ataupun ponggong. Kan kita ni semua perempuan je. Paling-paling kalau lelaki pun komiti ataupun AJK, tak ada masalah kita bincang benda ni. Ya, daripada kubur atau dubur, daripada kemaluan depan ataupun daripada ponggong belakang. Ya, sama ada daripada sudut kencing ataupun najis tahi. Ya, buang air besar ataupun keluar angin, kentut. Contoh kan. Sebab tu kita sekarang ni pun bukan saja kentut daripada ponggong, tapi kita bincang juga kentut daripada faraj ataupun kemaluan. Kan, ibu-ibu yang dah berusia ni biasalah terbersin sedikit rasa nak terkentut. Bukan kentut daripada ponggong tapi kentut daripada kemaluan hadapan. Ya, jadi ini pun dibincangkan, ulama fiqh bincang. Macam mana situasi ini?
Situasi ini kalau dia dapat dikawal, contoh dapat dikawal, maksudnya apa? Dapat dikawal seolah macam kita kentut dekat punggung lah kan. Dapat dikawal, benda tu bukan berlaku selalu. Contoh begini, dikawal ni maksudnya benda tu jarang-jarang berlaku. Kita dah ambil wuduk, tiba-tiba kentut faraj, kentut kemaluan. Ya, jadi apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita perlu wuduk balik. Tapi dia, kalau dia jenis berpenyakit, kan ibu-ibu yang dah berusia, yang jenis rahimnya dah jatuh ataupun kemaluannya dah longgar kan. Jadi senang yang keluar angin, kentut faraj yang mudah. Yang sikit-sikit kentut faraj, sikit-sikit kentut. Ya, dia dah tak buka kentut belakang, dia kentut depan. Jadi apa? Ulama bincang juga benda ni. Ya. Kalau itu perkara yang tidak boleh dikawal, benda tu berlaku selalu sangat. Contoh begitu ya. Jadi dimaafkan. Jadi tidak membatalkan wuduk tadi. Itu kena jelas dia pun ada syarat-syarat dia lah. Ya, kalau dia berpenyakit, penyakit tu maksudnya tidak dapat dikawal ya. Okey. Seterusnya, bersentuhan kulit lelaki perempuan yang bukan muhrim, ya, bersentuhan ya. Kadang-kadang kita dah ambil wuduk ni siap-siap bersentuh, bukan sengaja pun. Jadi bukan sengaja terus ambil wuduk. Sengaja ke tak sengaja ke ambil wuduk. Kan, sebab kita tahu itu bukan muhrim. Sebab itu kita pun kena jelas lah siapa yang muhrim, siapa yang bukan muhrim bagi kita. Ya, sebab itu kadang-kadang bila berkumpul satu keluarga kan, ada macam-macam, ada ipar, duai, ya, ada berkumpul bersama, kan kita kena tahulah siapa dalam bab-bab ini, bab auratnya, bab-bab perkara ini kita kena jelas, ya, kena tahu siapa yang bila kita bersentuhan ataupun siapa dengan siapa yang perlu kita bertutup aurat. Benda-benda ni sangat penting, ya, supaya sebab apa? Ianya berkaitan dengan ibadah, bab ibadah kita, ya, jadi kena tahu. Kemudian tengok lagi menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain dengan telapak tangan. Ya, ini pun perkara yang membatalkan wuduk kita lah, ya, dengan telapak tangan. Ya, kita menyentuh kita punya sendiri dengan tujuan nak membersihkan najis ke sebagainya, ataupun kita menyentuh orang lain punya. Pun kalau dalam keadaan ketika itu kita ada wuduk, perlulah untuk berwuduk semula jika mana kita nak melakukan ibadah. Dan seterusnya, hilang akal kerana mabuk, pitam, gila, pengsan dan sebagainya. Ni kan, orangnya kadang-kadang bila dia travel, dia musafir kan, tadi wuduk dah sebelum keluar rumah. Tapi bila naik kereta, pitam dalam keadaan yang akalnya ataupun dalam keadaan kita kata hilang kewarasan akal seketika. Pitam. Ya, gila, pengsan kemudian bangun balik. Contoh kan, dia tadi dah ambil wuduk dah. Jadi bila dia tersedar, dia nak solat, perlulah untuk berwuduk semula. Ya. Tidur yang tidak tetap ponggong. Tidur yang tidak tetap kedudukannya, ponggong lah ya, dalam erti kata ponggongnya tidak diletakkan. Contoh biasalah kan, kita lagi-lagi waktu-waktu contoh kan, maghrib nak tunggu isyak. Tadi dah solat maghrib, lepas solat maghrib baca-baca Al-Quran, zikir dan sebagainya, dengan majlis ilmu, kita pun duduk-duduk, ya. Kemudian duduk-duduk tu terlelap, kan terlelap. Cek balik kita terlelap tu dalam keadaan mana? Terlelap tu dalam keadaan punggung kita tetap punggungnya, tetap maksudnya punggung kita tu terkena kita kata lantai ataupun terkena kedudukannya tadi punggung tu di bawah ataupun mengiring, cek balik. Kalau di bawah kedudukannya tetap, makanya wuduk tadi tidak batal. Sebab apa tujuannya? Tujuannya adalah bila kita dalam keadaan yang tidak tetap, kita takut dalam keadaan tu mungkin terkentut dan sebagainya, keluar angin sebagainya, kita tak perasan. Kan? Jadi tidur yang tidak tetap punggungnya, itu kita tahulah ya, muslimat semua. Baik, tengok subhanallah, perkara yang membatalkan kita dah masuk pun rukun. Tengok perkara yang membatalkan ada hanya hampir 5 saja. Sebab itu saya sebut tadi kenapa tidak di-highlightkan perkara yang tidak membatalkan. Sebab bila kita highlight perkara yang membatalkan, 5 benda ni kita tahu. Jadi yang lain kalau kita buat, kita tahu itu tidak membatalkan wuduk kita. Baik, rukun wuduk ada 6. Ini kita sebut tadi beza dengan solat. Solat ada 13. Ya, rukun wuduk yang pertama kena niat. Niat ni kita tahulah niat lafaz, sama ada lafaz zahir secara mulutnya. Yang penting ni ulama kata secara dalam hati kita, niat dalam hati itu penting. Ya, membasuh muka, basuh tangan. Okey, ni semua nanti kita akan tengok gambar Baik. Ini antara rukun-rukun. Sekiranya tertinggal salah satu rukun ini, membasuh muka ataupun membasuh tangan, salah satu tertinggal pun wuduk kita itu tidak dikira sah. Tidak sahlah wuduk kita, rukun kita tertinggal. Ya, benda-benda ni kena jaga. Baik. Ini antaranya pertama kita tengok niat
macam-macam lah kan. Ada orang niat yang atas tu nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Ada orang yang niat pendek sikit, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Tu pendek sikit. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Ya, niat, kemudian apa ini, membasuh telapak tangan. Tu tengok macam mana ya, dia memasukkan di celah-celah jari. Kan ada orang yang pernah saya tengok secara praktikalnya, kita buat dalam kem ibadah, dia cuma macam tu. Pun tak ada masalah. Tapi kita kata tadi apa? Kita nak wuduk yang berkualiti. Kan? Jadi kita buat cela-cela tangan tu, sela-sela tangan tu, kita masukkan jari-jari kita. Ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, bagi Nabi menyebutkan disunahkan membasuh telapak tangan, menyela-nyela jari jemari, ya, memasukkan jari jemari. Dengan tujuan kalau ada kekotoran-kekotoran lagi di situ dapat hilang. Ya. Kemudian ketiga, ni semua sunnah-sunnah lah, perkara sunnah. Perkara sunat ya, yang Nabi buat. Perkara sunnah yang Nabi buat. Kita nak, tadi kan kita kata bagaimana cara wuduk solat yang berkualiti, kita nak tiru bagaimana Nabi buat lah. Ya, ni buku-buku ya, dalam hadis disebutkan Nabi buat apa? Nabi memutar-mutar air dalam mulut kemudian mengeluarkan. Memutar-mutar ni kumur-kumur lah. Ya, masuk air, kumur-kumur, kemudian keluarkan. Putar-putar air dalam mulut. Itu maksudnya. Ya, maksudnya berkumur-kumur. Kemudian intinsyaq ataupun istinsar, ya, iaitu hirup air ke hidung, nafas, lalu keluarkan kembali. Ya, saya ada baca satu buku berkaitan tentang solat dan sains, ya, solat dan sains. Bagaimana orang-orang barat mereka kaji berkaitan wuduk, solat dan dikaitkan dengan saintifik, dengan kaedah-kaedah sains, ya, kebaikannya. Maka antaranya ibu-ibu muslimat kan, saya sendirilah kan, contoh saya ni jenis orang yang resdung, ya. Ibu-ibu ataupun yang menonton, puan-puan yang menonton pun mungkin ada masalah resdung ke, yang pagi-pagi sesema dan sebagainya, ya. Perkara ini, intinsyaq ni bila kita buat, ya, ketika khususnya dalam ketika wuduk lah kan, ketika wuduk bila kita buat, bila kita memasukkan air ke dalam hidung, masuk air, kita hirup, ya. Masuk air, hirup, kemudian kita biarkan sekejap, kemudian kita keluarkan, hembuskan dia, maka apa? Benda itu disebut oleh pengkaji-pengkaji sains membantu untuk kita mengurangkan sesema pagi-pagi tu. Kan bila pagi-pagi tu sesema banyak buat ni, ya, lagi-lagi khusus dalam wuduk lah, kan. Kalau di luar wuduk, kalau dalam wuduk dikira sebagai sunnah sebab kita ikut apa Nabi buat, apa yang telah dibuat oleh Nabi. Ya, kalau di luar wuduk, kita tak wuduk, kita nak buat juga saja pun boleh juga, tapi tidaklah dikira sebagai sunnah dalam ibadah, ya. Sebab ini dikira sebagai sunnah dalam ibadah ataupun sunnah dalam keadaan berwuduk. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi buat dengan setiap kali dalam berwuduk Nabi buat dengan perkara ini, kecuali ketika Nabi berpuasa, ya, Nabi tak buat. Baik, kita tengok lagi kemudian yang kelima, membasuh wajah, ya. Kemudian membasuh wajah ini dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya. Bagaimana cara kaedah berwuduk disebutkan, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ini rukun tadi kan, rukun, ya, basuh wajah. Sebab itu apa? Batasan, kita dah bincang tadi, ya, batasan wajah kita. Ya, kalau kita nak melebihkan ruang batas itu lebih baik. Ya, tengok panjang daripada awal tempat tumbuh rambut. Daripada atas ni, ya, tengok kita punya kepala tu bagaimana anak-anak, kita kata panggil anak rambut. Ya, ubun kepala daripada situ sehinggalah di telinga ni, di hujung, nak masuk pada telinga ni sehinggalah ke bawah dagu kita. Ya, sebab itu tangan tu kena buat betul ni. Kalau saya praktikal dengan kalau saya buat camp ibadah, ya, kita buat praktikal, saya tengok, ya, setiap kali pelajar-pelajar ataupun setiap kali peserta masuk tu, kita buat praktikal, nak tengok macam mana cara wuduk dia. Ada orang yang dia main letak macam ni je, kan. Nampak sekali macam betul, basah. Dia kata basah je muka saya. Tapi dia buat macam ni je. Ya, rupa-rupanya bila macam tu saja, dia tidak mengenakan di batasan-batasan wajah tadi, maka ada tempat-tempat yang kita takut tidak terkena. Contoh khususnya di ubun-ubun, di ruang sideburn, ya. Kalau sideburn ni apa ibu-ibu? Ni ruang anak-anak rambut kat tepi telinga ni, kan. Takut tak kena. Ada orang sideburn dia jenis yang tebal, ya, panjang tebal. Jadi kalau kita hanya letak air, kita buat macam tu je, kita macam renjis air pada muka,
ada tempat-tempat yang akan tak kena. Contoh bawah dagu tak kena. Sebab itu tangan tadi dia ada kaedah dia. Ya, bawah, ya, pastikan tadi jari tadi kena, ya. Ya, ada kaedahnya sampai bawah. Dan kita nak pastikan air tu bukan air mustakmal. Tu pun ada cara lah, ya. Sebab tu saya sebut tadi lah, bila secara online ni dia adalah limitasi sikit. Ya, tak boleh tengok setiap orang untuk buat secara praktikal dan sebagainya. Tapi tak apalah, ya. Ala kulli hal, walaupun bagaimanapun kita tahulah, ya, bagaimana nak cara kaedah betul. Pastikan tangan tadi mulakan dengan kepala atas, kemudian kena pada ni, jari ni kena pada telinga tepi, jari tengah ni pada muka, bawah dagu, habis. Jangan ada pula orang yang satu tadi saya kata dia renjis muka. Ada pula jenis yang macam mana, dia ambil air tadi dia buat macam ni. Dia gosok muka dia pula. Gosok. Contoh begitu. Ini pun adalah kaedah-kaedah, sebab kita tak nak jadikan air mutlak tadi jadi air mustakmal pula. Air mustakmal ni apa? Air yang kita dah guna, kemudian diguna untuk diguna semula. Air yang dah diguna semula, itu air mustakmal. Air mustakmal bukan dikira sebagai air mutlak. Itu kena jelas juga. Baik. Jadi tengok lebar telinga yang satu hingga telinga yang satu lagi. Kan kalau ada rambut yang panjang-panjang kan, contoh perempuan ni biasalah kat tepi tu ada orang jenis yang rambut tepi tu panjang. Ya, kalau panjang kenakan pada ruangan segmen kanan dan kiri. Ya, semampunya. Kalau jenis nipis, semampunya lah, ya, kena dekat ruang-ruang kulit muka. Kalau jenis tebal, paling-paling rambut yang tepi-tepi tebal tu pun terkena air wuduk. Itu ya, itu ada cara dia sebenarnya. Tu kita pun kena tahulah. Ya, ada orang jenis yang ubun-ubun kepala, rambut tebal. Macam mana? Kena sela-sela. Macam mana kita sebut tadi, sela-sela. Masukkan jari-jari dalam janggut, sama juga. Ya, kalau ada rambut-rambut tebal dekat atas ubun-ubun ataupun sebagainya, ruang-ruang muka yang lain, kena menyela, maksudnya masukkan jari tadi ke dalam. Macam tu Ada cara dia, ya. Itulah. Baik. Kemudian membasuh kedua tangan. Ni membasuh kedua tangan ni rukun. Tadi kita dah campur lah, tadi ada bab sunat, ada bab rukun. Yang ni bab rukun lah, ya, membasuh kedua tangan. Sebab tu tengok, ya, pipe air dia jenis yang melekat kat dinding. Senanglah untuk dia satu lagi tangan untuk gosok. Kalau orang yang ada pipe air tadi, lalukan air tadi, ya, pada ruang, lebihkan, kita sebut tadi lebihkan batasan wuduk tadi. Ya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, basuh tanganmu sampai ke siku. Ini rukun. Tinggal ni tak sah wuduk kita. Wuduk tak sah, solat tak sah. Tu kena berhati-hati. Kemudian seterusnya mengusap kepala, tengok usap kepala ni pun sunat, apa yang Nabi buat, ya. Usap kepala, tengok kaedah. Kalau orang lelaki macam itulah, ya, diusap kepala, boleh dia macam ada kaedah dia lah. Dia naikkan ke rambut dia, kemudian macam tu, sampai ke belakang pun boleh. Tapi kalau orang perempuan cukup dekat ubun-ubun pun tak apa. Ambil air, kita sapu pada ubun-ubun. Melebihkan batas, tak ada masalah. Kalau kata nak sampai belakang pun terpulang lah. Tapi kena ingat, perempuan ni beza dengan lelaki, sebab orang lelaki rambut dia pendek. Jadi sebab tu bila kalau dia ke belakang pun rambutnya mungkin kurang tebal kan, macam orang perempuan ni rambut panjang tebal pula. Cukuplah dengan ubun-ubun kita. Sampai paras sini pun boleh, tak ada masalah. Ini sunat. Ini sunat. Ada orang masih confused. Ustazah, saya terlupa nak basuh kepala saya. Basuh kepala maksudnya nak usap air kat kepala. Sah wuduk saya? Kan masih lagi confused. Ini sunnah. Perkara yang Nabi buat, macam saya sebut tadi, benda sunat, tinggal tak dosa, buat dapat pahala. Kan kita nak cantikkan lagi wuduk kita tadi. Jadi tengok Nabi buat dengan usap kepala, ya, kemudian diulang. Diulanglah sebanyak 3 kali. Baik. Kemudian seterusnya mengusap telinga. Tengok, ya, mengusap telinga bagaimana. Usap telinga pun ada kaedah. Ada orang yang dia ambil air, dia letak macam tu saja, lalukan begitu. Kan kita ada jari kan. Jari tu memasukkannya ke dalam ruang terbuka dalam telinga. Ibu jari kita pusing dekat belakang telinga, begitu. Ada cara dia. Yang ada orang cuma letak macam tu je, letak macam tu. Tak terkena pun. Kadang-kadang yang saya nampak kan, peserta-peserta kem ibadah ni, kem solat lah khususnya, bila ambil wuduk, tangan ni, ibu jari tadi tak bersentuhan ataupun tak kena pun pada ruang telinga belakang. Jadi masa wuduk tadi, ruang telinga belakang tak basah pun, kan, contoh begitu. Jadi ruang telinga kita lah, kawasan telinga kita mana, yang kena jaga. Baik, kemudian membasuh kedua kaki, ini rukun dalam wuduk, ya, basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Mata kaki tu buku lali lah, ya. Lebihkan ruang ataupun lebihkan batas, itu lebih baik lah. Lebih daripada batas buku lali tu pun lebih baik, atas sikit. Tengok tu macam mana dia pakai tangan.
Akan nampak tak ibu-ibu muslimat dekat slide tu, pakai tangan dia sela-sela dalam celah-celah jari. Macam kita buat kat tangan tadi, macam tu juga kita buat pada kaki. Sebab tu saya sebut kalau lebih mudah, kalau kat rumah kita ada pipe yang jenis yang melekat kat dinding tu, mudahlah tangan satu lagi untuk kita pegang dinding, tangan satu lagi untuk kita sela tangan. Ya, selalu R&R kan biasa. Ada siap tempat duduk lagi kan. Orang-orang yang tak boleh berdiri lama, ibu-ibu khususnya boleh duduk, ambil uduk dalam keadaan duduk. Itu lebih mudah kan. Kita nak masukkan jari pada kaki dan sebagainya lebih mudah. Ya. Baik. Tengok ya, apa yang sebutkan, kalau orang yang terputus ataupun maksudnya tak ada kaki, tak ada tangan kan, terpotong kaki tangan contohnya kan, biasalah kan kita biasa nampak ada orang yang tangannya tak ada sampai ke siku saja, ada orang kakinya tak ada sampai ke lutut, ya. Kaki tak ada terus lutut ya, ada kan macam-macam sebab aksiden ke sebab apa-apa perkara ataupun dilahirkan dalam keadaan sebegitu. Jadi apa yang disebutkan, basuhlah anggota wuduk tadi, contoh kan kita tahu kaki itu adalah membasuh kedua kaki adalah rukun dalam wuduk. Jadi dia tak ada kaki. Tu kepada lutut. Jadi apa? Tengok disebutkan basuh anggota badan yang tersisa itu tadi. Contoh bila kaki tak ada, jadi lutut itu disebutkan sebagai anggota tersisa untuk kaki. Jadi basuhlah lutut tadi, ruangan lutut tadi. Begitulah. Orang yang tak ada tangan, kan kita nampak orang yang kudung, tangan tak ada terus kepada siku. Jadi macam mana dia wuduk? Tangan tak ada. Ya, kita padahal daripada tangan ni sampai ke siku, dia terus siku. Jadi dalam bab ni, dia basuhlah dalam keadaan mana anggota yang tersisa tadi untuk menyempurnakan rukun wuduk dia. Ya, itu antaranya. Baik, kita terus lagi membaca doa. Ini doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa selepas kita wuduk, disunatkan membaca. Ya, nak baca, nak hafal dia punya bahasa Arab saja pun boleh, nak baca bahasa Melayu dia pun boleh. Ya, baca doa lepas wuduk. Ya, dan tertib. Tertib ini pun antara rukun. Ya, tertib maksudnya kita buat jangan tak ikut susunan. Yang satu kita buat yang kedua, yang dua kita bawa yang kelima. Salah lah ya. 6 rukun tadi ikut tertib. Ya, susun. Okey, tayamum.